Kalau hanya baca kisah Nabi dalam Quran, baca kisah Rasul dalam Quran tanpa kita nak renung, ambil iktibar, analisis setiap peristiwa dan cuba relate dengan zaman ni, sama macam kita baca buku sejarah semata-mata. Oh, cerita Nabi Nuh aku tahu macam ni macam ni. Oh, cerita Nabi Sulaiman aku tahu macam ni macam ni. Tetapi inti pengajaran dia macam mana? Dulu arwah guru saya pernah berpesan, nama-nama tokoh-tokoh sejarah-sejarah ini telah berlalu dari pandangan mata kita. Beliau mengibarat dan mengkiaskan apa yang berlaku itu seperti wayang-wayang kulit yang sudah kehilangan dalangnya. Tok dalang dah tak ada, tetapi wayang-wayang kulit tadi masih ada. Masih tidak bererti, tidak ada ruh. Tetapi ingat, jangan sesekali di antara kamu yang beri mereka nafas baru. Jangan ada seseorang kamu yang bagi roh baru. Jangan ada seseorang di antara yang kamu bagi kehidupan baru, menjadi dalang untuk menghidupkan kembali watak-watak mungkar yang pernah Allah sebut dalam Quran dalam zaman ini. Dengan kata lain, walaupun nama dan watak yang berbeza, apa yang pernah berlaku sejak Adam sampai Muhammad akan dikumpulkan kembali pada zaman ini. Segala kebobrokan, segala kebejatan, segala kemusnahan, segala kekejian akan ada terkumpul di sini. Mungkin apa yang anda akan temui pada zaman ini bukan lagi nama-nama seperti yang pernah tercatat dan direkodkan oleh Al-Quran. Nama dia mungkin baru, nama dia mungkin berubah, tetapi perwatakan, tetapi sifat, tetapi pembawaan adalah hasil daripada apa yang pernah Allah rakam dalam Quran. Kalau kita tengok hari ini, ramai atau tidak mereka yang menentang jalan kebenaran, ramai atau tidak mereka yang menolak jalan para Nabi dan Rasul, ramai atau tidak persoalannya. Ramai atau tidak, jawapan ada pada anda bila anda lihat persekitaran, lingkungan dan di sekeliling anda. Bukan sahaja konteks yang berdekatan, tapi lebih jauh. Lihat kepada masa dan dunia sekarang, apa yang sedang berlaku. Manusia sedang berduyung-duyung, berpusu-pusu kembali bertauhid dan berakidah kepada Allah, atau sedang berduyung-duyung dan berpusu-pusu sedang keluar daripada agama yang benar ini. Persoalan yang timbul ialah, bila kita lihat konteks keagamaan pada hari ini, ada 3 kelompok paling besar yang melatari manusia. Yang pertama dikenali sebagai teisme. T-E-I-S-M-E, teisme. Apa maksud teisme? Teisme ini ialah golongan-golongan, kumpulan-kumpulan manusia yang masih lagi mempercayai apa itu ketuhanan, yang masih lagi mempercayai bahawa Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud. Mungkin dalam bentuk pemaknaan, mungkin dalam bentuk pemahaman yang berbeza, tetapi kumpulan teisme masih lagi mengaku, masih lagi percaya, masih lagi beriman Tuhan tu ada. Bagaimana bentuk pemahaman tentang Tuhan yang mereka perkatakan tu mengikut bidang dan jalan agama masing-masing. Poin pokok, mereka percaya ada Tuhan. Kelompok yang kedua tambah A sebiji kat depan, etisme. Bila sebut tentang etis, hak ni percaya ke tolak Tuhan? Etisme ni orang yang menolak dan menafikan adanya Tuhan dan wujudnya Tuhan. Hak ni hak tak percaya dah Tuhan ni ada. Hak ni hak tak percaya dah Tuhan ni wujud. Maka yang terhasil daripada etisme ini secara kemuncak, lahirlah apa yang bersalahan dengan agama, yang hari ini kita sebut sebagai ideologi.
Yang bila kita baca di belakang tu bunyi isme. Contoh, secularism. Apa lagi selain pada sekular? Pragmatisme. Apa lagi selain pada tu? Komunisme. Apa lain selain pada tu? Nazisme. Apa lain selain pada tu? Liberalisme. Apa selain daripada tu? Pluralisme, fasisme. Macam-macam ism telah muncul. Ini adalah bentuk ideologi. Bukan datang daripada agama, tetapi hasil daripada ciptaan akal manusia sendiri dalam bentuk rasionalisme. Mereka rasa berkeperluan dan rasional untuk mewujudkan ideologi ini, mereka create. Mereka rasa berkemampuan untuk mewujudkan ideologi ini, mereka cipta. Maka akhirnya kelompok-kelompok yang menolak kewujudan dan keberadaan Tuhan seolah-olah hampir sama banyaknya dengan mereka yang mengaku dan percaya kepada Tuhan. Tetapi di sebalik dua kelompok yang besar ini, adanya di tengah-tengah yang dipanggil agnotism. Agnotism ni dia bukan tolak terus. Agnotism ni dia bukan tak terima terus, tetapi dia orang yang syak. Dia orang yang ragu-ragu. Dia orang yang was-was. Kumpulan belah atas kata Tuhan ada. Tengok belah bawah, kumpulan ni kata Tuhan tak ada. Hak sebenarnya ada ke tak ada? Agnotism ni dia duduk tengah-tengah. Kalau dia bertemu dengan kumpulan hak percaya pada Allah, dan kumpulan yang percaya pada Allah ni dapat bagi pada mereka, datangkan pada mereka dalil-dalil, bukti-bukti dan hujah yang kuat, yang akal dia boleh terima, hati dia boleh terima, perasaan dia boleh terima, kuat sungguh dalil ni, kuat sungguh hujah ni, benar Allah ada, dia boleh jadi beriman. Tapi kalau dalil yang diberi kepada mereka tentang keberadaan dan kewujudan Allah tu bagi mereka tak kuat lagi hujah ni, tak kukuh lagi hujah ni. Kalau antara hujah yang kata ada dengan saya banding yang kata tak ada, lebih kuat yang kata tak ada, dia boleh jadi ateis. Jadi tiga-tiga golongan ni kita tak boleh nafi sememangnya wujud dalam lingkungan dan persekitaran kita. Tetapi kita masih lagi menghormati atas dasar personality sebagai kemanusiaan. Sebab hak kata teism tadi, orang dan manusia sama macam kita. Hak agnotism pun orang dan manusia sama macam kita. Hak tolak Tuhan pun orang dan manusia sama macam kita. Yang berbezanya soal prinsip pada akidah, prinsip pada kepercayaan tadi. Sekarang kita lihat tentang ayat 52, 53 dan 54 tadi. Kalau kamu tak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan ayat-ayat Allah, bukankah kami telah membuktikan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami? Tak cukup hak luar, tanda-tanda yang ada pada diri kamu sendiri. Ambil mudah kalau kita lihat hujung rambut sampai hujung kaki yang Allah create, yang Allah cipta pada kita. Kita ambil hak paling halus lah, kita kata hanya satu helai bulu roma. Kalau hari ini minta kita buat balik sehelai bulu roma, siapa yang mampu? Hak paling kecil lah kita kata, selai bulu roma, siapa yang mampu buat? Ada yang berani buat? Tak ada siapa berani buat, walaupun selai bulu roma. Apatah lagi hak besar, jantung. Apatah lagi hak besar, buah pinggang. Apatah lagi hak besar, paru-paru. Boleh create, boleh buat? Tak boleh. Baik, di sini ada satu poin yang paling penting, yang saya nak ambil antara prinsip-prinsip asas kedajalan ini ialah pemberontakan jiwa yang menolak dan menafikan kewujudan Tuhan. Hari ini ramai antara sedar dengan tak sedar, perasan dengan tak perasan, sudah banyak wujudnya golongan-golongan yang sudah meragui dan menafikan Allah tu wujud. Hari ini kita panggil ateis.
Dan mungkin ada nama-nama baru tetapi memiliki ciri-ciri, memiliki persamaan dengan apa yang dibawa oleh induk paling besar ini. Sekarang kita lihat sebagai contoh. Hari ini dah ada yang mula mempertikaikan Allah itu terhasil, Tuhan itu terhasil daripada getaran. Pernah dengar kalimah macam ni? Ada yang kata Allah tu tak wujud. Allah tu wujud sebab kita percaya dan beriman pada dia. Dan kalau kita tak percaya dan tak beriman, dia jadi tak ada. Faham tak? Macam ni. Yang sebenarnya Allah tu ada sebab kita ni duk beriman pada dia. Allah tu jadi ada sebab kita tu percaya pada dia. Sebab kita yakin pada dia, kita duk tanam dalam kepala, kita duk tanam dalam otak bahawa Allah tu ada, Allah tu wujud, Allah tu ya, Allah tu betul. Dia jadi ada lah. Tapi kalau kita tukar sebaliknya, mana ada Tuhan, mana ada Allah, tak ada pun tak wujud, dia jadi tak ada lah. Jadi siapa yang create Tuhan tu? Kita sendiri. Bukankah bangang namanya? Kalau lagu tu nak mewujudkan, kita percaya. Nak menghilangkan, kita nafi. Semudah itu manusia diperbodohkan, semudah itu manusia dipermainkan. Tetapi mudah tak mudah, ramai yang jadi pengikut. Mudah tak mudah, ramai yang tergoda dan terpengaruh dengan idea-idea seperti ini. Baik, bila sebut etis, kebiasaannya bila kita bentangkan dalil dan hujah dari sudut ayat Al-Quran dan hadis, mereka terima atau mereka tolak. Okey, mana bukti Tuhan ada? Kita pun baca ayat Quran, juzuk sekian, surah sekian, muka surat sekian. Kita pun baca hadis. Mereka terima atau mereka tolak? Dah dia Tuhan pun tak percaya, Nabi dia nak percaya ke tak? Dah Tuhan pun dia tak percaya, ayat Quran dia nak percaya ke tak? Bacalah bertimbun-timbun ayat Quran, mereka akan jeh. Bacalah seberapa banyak hadis, mereka akan tolak. Dan bagaimana kita nak berdepan dengan situasi tersebut?